Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang berani sikit nak bercerita sebab Abang ditemani dengan budak-budak rumah Abang. Sambil-sambil diorang dengar-dengar handset, main-main telefon, lepas tu baca-baca. Jadi kalau korang dengar apa-apa suara tu, abaikanlah, anggap dia sebagai background music. Jadi hari ni sebenarnya Abang nak ceritakan dua kisah dan dua-duanya berkenaan dengan kuartus kerajaan. Sebab hari tu Abang ada ceritakan tentang kuartus kerajaan Sungai Bakap, salah satu tempat ataupun salah satu kuartus kerajaan yang paling seram dekat Pulau Pinang. Jadi selepas daripada tu ada beberapa email Abang dapat daripada penonton-penonton yang katanya cerita adalah berkenaan dengan kuartus. Tapi email-email tu diberi selepas Abang cerita, sebelum Abang cerita Sungai Bakap. Jadi email ni dah lama sebenarnya, kalau tak silap Abang bulan 9 hari tu, sekarang bulan 12. Bayangkan banyak lagi Abang nak kena baca nak kena ceritakan, tapi tetap semangat Abang seronok. Jadi sebelum Abang lanjutkan, hari tu Abang ada cerita kolaborasi dengan satu channel, ceritakan, dan dalam channel tu Abang ceritakan pengalaman Abang macam mana bentuk-bentuk gangguan yang Abang kena sewaktu Abang ceritakan kisah seram. Dan sewaktu rakaman tu dibuat, kalau tak silap rakaman tu dibuat secara siaran langsung. secara siaran langsung, secara live. Tapi sewaktu rakaman tu, waktu tu awal lagi, lebih kurang pukul 9 malam, macam-macam bunyi ada waktu tu. Orang berbisik kat telinga lah, dalam store ada bunyi guli lah, lepas tu ada bunyi guli dekat kawasan dapur lah, macam-macam gangguan. Abang pun pelik, kenapa pula diganggu waktu Abang tengah buat live. Mungkin dia tahu Abang cerita tentang diorang, selalunya macam tu lah kan. Jadi Abang ada sediakan dekat description box dia punya link macam mana Abang buat live dengan seorang YouTuber ni dan pengalaman-pengalaman Abang. Tapi itu baru Abang cerita separuh. Yang separuh lagi Abang akan ceritakan dekat channel lain. Channel lain yang ajak Abang kerjasama untuk Abang ceritakan pengalaman Abang sewaktu Abang buatkan video. Panjang sikit mukadimah hari ni. Jadi jom kita teruskan. Hari ni ada dua cerita. Lupa Abang nak beritahu. Hari ni ada dua cerita. Cerita pertama berlaku dekat Kota Kinabalu, Sabah pada tahun 2021, daripada 1999 sampai 2021 di kuartus kerajaan Kota Kinabalu, Sabah, Sepanggar kalau tak silap Abang nama tempat tu. Itu cerita pertama. Cerita kedua berlaku dekat kuartus kerajaan di Muar, Johor, dekat dengan Masjid Muar katanya. Jadi kalau korang nak tahu cerita, dua-dua cerita ni daripada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan untuk pengajaran kita semua. Cerita pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, Abang panggil dia sebagai Kak Mastura. Mungkin umur kita orang lebih kurang sama ataupun dia lagi muda berdasarkan gambar. Abang tengok macam dia lagi muda. Tapi sebagai menghormati, Abang panggil sebagai Kak Mastura lah, bukan nama sebenar. Kak Mastura ni, dia cerita dekat Abang macam mana pengalaman dia duduk dekat satu kuartus kerajaan daripada tahun 1999 sehingga tahun 2021 sebelum dia pindah semula ke Semenanjung. Ceritanya macam ni. Pada tahun 1999, kalau tak silap Abang, berdasarkan apa yang dibagi, Kak Mastura, suami Kak Mastura, dapat naik pangkat dekat satu pejabat kerajaan di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi suami dia pun dipindahkan ke Kota Kinabalu, Sabah. Selepas 6 bulan, Kak Mastura ikut suami dia. Waktu tu Kak Mastura ada seorang anak. Anak dia kalau tak silap Abang lelaki. Nama tak diberitahu pula lah, kita panggil Ali je lah. Jadi Kak Mastura dengan Ali selepas 6 bulan barulah ikut si suami pindah ke Kota Kinabalu, Sabah. Bila sampai-sampai dekat kuartus kerajaan yang suami dia duduk, sampai waktu tu malam, suami dia dah duduk dekat situ 6 bulan. Sebelum dia orang sampai dekat rumah tu, suami dia dah bagi amaran, kalau apa-apa jadi kat rumah ni, banyakkan aja selawat. Buat-buat tak tahu, buat-buat dono je. Mula-mula Kak Mastura rasa macam pelik, kenapa pula nak kena buat dono? Tapi suami dia gelak, biasalah orang lelaki macam tu kan. Dia tak nak takutkan bini, tapi dia bagi pancing hin sikit. Lepas tu mulalah isteri rasa macam terteka-teka. Dah kenapa macam tu kan. Jadi
Kak Mastura pun ikutlah suami dia sampai dekat rumah quarters tu lebih kurang pukul 12 malam. Pukul 12 malam pergi masuk rumah baru. Masuk je dalam rumah, automatik bulu roma Kak Mastura berdiri. Dia boleh rasa rumah ni bukan calang-calang. Rumah ni memang ada sesuatu yang tak kena. Terus dia tanya suami dia, rumah ni dah berapa lama kosong? Suami dia pun spontan jawab, dah 10 tahun kosong. Sebelum saya pindah ke sini memang dah kosong 10 tahun. Tak ada siapa nak duduk rumah ni. Jadi daripada kita menyewa kat luar, baik kita duduk rumah ni. Sempatlah Kak Mastura merayau-rayau dalam rumah tu. Malam tu juga dia nak nyedapkan hati tu. Rupanya rumah tu lebih kurang ada 9 bilik. Kuartus besar kot. 9 bilik, 6 bilik dekat bawah, 3 bilik dekat atas. Kat atas, tingkat atas ada ruang tamu besar, dekat bawah pun ada ruang tamu pun besar juga. Lepas tu rumah tu bersebelahan dengan padang, dan padang tu bersebelahan dengan hutan. Hutan belukar, tapi yang bukan hutan tebal lah kan. Tak adalah tiba-tiba gajah melintas, tak ada macam tu. Itu macam hutan biasa. Kalau setakat nampak ular-ular sawah tu mungkin lah ada kan. Jadi bila malam tu Kak Mastura dah merayau, sesatu rumah tu memang dia dapat rasa lah, memang ada yang dia kena menghadapi demi kasih sayang, menemani suami dia, kasih sayang pada suami dia. Dia tetap juga teman suami dia selama berapa lama dia duduk rumah tu. Macam-macam dugaan, nanti abang ceritakan macam-macam dugaan dia kena rumah tu. Okey, bermulalah kisah hidup Kak Mastura bila suami dia selalu pergi ke Semenanjung untuk mesyuarat. Teruk kan? Dah lah dia pindah, ikut suami dia pindah Kota Kinabalu, dan dia pindah Kota Kinabalu, suami dia pula selalu pergi ke Semenanjung ada mesyuarat. Mesyuarat kerajaan, orang kerajaan memang sibuk kan, kalau orang ketua-ketua mesyuarat kat kerajaan kat Kuala Lumpur komen lama. Nak jadi cerita, dalam sebulan boleh kata seminggu je suami dia ada dekat rumah. Yang minggu-minggu lain memang ada dekat Kuala Lumpur untuk hadiri mesyuarat-mesyuarat penting. Jadi terfikir jugalah Kak Mastura, menyesal aku pindah. Tahu aku duduk je kat Semenanjung. Tapi nak buat macam mana, dia pun seronok tengok rumah ni, walaupun rumah ni berantu, tapi dia bukanlah kekal duduk situ. Itu sebagai pengalaman, menambah pengalaman dia. Okey, baru abang nak cerita hantunya selepas 7 minit. Jadi ceritanya macam ni. Bila hari pertama tu adalah hari suami dia tak ada dekat rumah. Suami dia pergi naik flight ke Kuala Lumpur untuk mesyuarat. Malam tu dia tinggal dengan anak dia berdua. Berdua je ni. Waktu tu tengah dia nak tidur dah nak lelap, lampu semua dimatikan. Yang ada lampu tidur je. Dah nak lelap, mata dia dah kecil dia, tiba-tiba bilik dia terang benderang. Besar mata dia. Macam mana pula bilik dia boleh terang benderang? Duduk sekejap, dia bangunlah, dia duduk. Dia tengok keliling bilik. Aduh, dia dah buat pasal. Anak dah tidur, takkan dia nak kejutkan anak dia. Nanti anak dia lagi takut lah kan. Dia tengok keliling bilik, tak ada apa-apa berlaku. Tapi memang dia ingat sebenarnya dia dah tutup suis tau, dan bilik tu dalam keadaan yang gelap. Macam mana bilik tu boleh terang? Dan dia pergi dekat suis, dia tengok memang suis tu terturun. Suis tu terturun seperti ditekan. Memang dalam keadaan terang. Ke aku lupa tutup lampu, dia kata. Dia macam terfikir, dia tutup balik lampu. Lepas tu dia baca-baca selawat Nabi, sambung tidur. Tak ada apa-apa berlaku. Malam pertama tanpa suami memang itulah dugaan-dugaan yang ringan-ringan. Selang esoknya, abang nak cakap selang semalam, esoknya berlaku benda yang lebih kurang sama. Tengah dia nak tidur, waktu tu memang dah nak lelap, bilik dia gelap, dia nampak suis lampu terturun ke bawah. Seolah-olah macam ada orang petik suis lampu tu, dan suis lampu ke bawah, lampu terang benderang. Kurang ajar kan? Ini memang kurang ajar. Dia pandang aja suis lampu ni, memang kurang ajar ni. Tapi dalam hatinya selawat Nabi terus ni. Memang tak berhenti selawat Nabi ni. Pandang je suis. Tiba-tiba suis lampu tu naik. Lampu tu tertutup. Bilik tu hitam. Gelap. Hitam pula. Bilik tu jadi gelap. Dia tengok je, memang kurang ajar ni. Boleh pula dia main suis lampu. Okeylah, dia tunggu je. Kalaulah suis lampu tu terang balik, memang waktu tu tak pasal-pasal dia jadi
jadi Bilal waktu tu mau dihazannya satu rumah. Tak kisah dia lelaki ke perempuan, hazan dah takut sangat kan. Tapi mujuk alhamdulillah lampu tu tak terbuka semula. Tetap kekal bilik tu gelap. Dan dia pun tarik selimut, baca selawat, tidur. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Lepas tu langsung tak ada apa-apa, sampailah suami dia balik daripada Kuala Lumpur. Dia ceritakan semua benda tu kat suami dia. Suami dia tergelak-gelak. Suami dia cakap apa? Alah, itu benda biasa, ringan-ringan. Dekat rumah ni dah banyak saya kena, ni ringan-ringan je, tak payah lagi risau sangat, bodoh je. Selama saya duduk sini tak pernah lah dia muncul. Yang setakat-setakat main lampu tu macam biasa-biasa je lah. Jadi dia pun macam frust jugalah. Suami langsung tak bagi semangat. Tapi betul juga kata suami dia, tak adalah dia muncul setakat main-main lampu. Lantaklah, kita tak hiraukan dia, dia tak hiraukan kita kan. Macam tu jugalah yang abang kena, tak hiraukan sangat, bodoh je. Lepas tu gangguan bertambah teruk sewaktu suami dia ada kat rumah. Waktu ni mengikut kata Kak Mastura, dia bulan Ramadan pada waktu tu, Ramadan. Selalunya selepas sahur dia dah tak nak tidur balik. Kak Mastura tak nak tidur balik. Sebelah dia ada suami dia lah dekat atas katil tu. Jadi selepas sahur dia akan sama-sama chatting-chatting dengan adik-beradik dia dalam WhatsApp group. Tergelak-gelak sebab nak tunggu selepas daripada sahur, subuh, lepas subuh terus siang kan, tak naklah dia tidur. Jadi dia tengah chatting-chatting sampai tergelak-gelak tu, suami dia marah lah, awak ni bercakap kuat sangat, pergilah dekat luar, saya nak tidur ni kan, esok saya nak kerja, dia kata. Okeylah, tak apalah. Dia pun capai handset, dia capai charger, dia pergi dekat ruang tamu. Sambil dia chatting-chatting, sambil tu dia biarkan suami dia tidur dalam bilik. Tengah seronok-seronok chatting-chatting dengan chatting mesej WhatsApp dengan adik-beradik. Tiba-tiba pintu bilik dia, yang suaminya dekat dalam tu kan, pintu bilik dia tiba-tiba terbuka sendiri. Dia tengok je, wah, main kasar nampak. Lepas terbuka, tertutup balik. Lepas tutup tu, siap kunci, ketuk. Gila alim, macam dalam hati mula-mula dia kata, ini hantu ke bukan? Sebabnya dia terfikir sebab suami dia dalam bilik tu, yang ini ada bulan Ramadan, takkan ada hantu kan? Dan suami dia dalam bilik, takkanlah hantu tu kalau main pintu pun main kunci-kunci. Dia tengok aja, sambil tu beritahulah di dalam grup, dia beritahu, weh, akak nampak pintu bilik akak terbuka. Lepas tu adik-beradik dia cakaplah, rakam kak. Lepas tu Kak Mastura pun terus angkat handset, rakam. Dia tahu Kak Mastura rakam, pintu terbuka balik. Abang buat sound effect pintu terbuka. Dia tengok aja dalam tu, bila dalam WhatsApp message tu lah kan, bila pintu terbuka balik, lah dalam WhatsApp message tu, iyalah terbuka balik. Waktu tu belum subuh lagi tau. Wah, terbuka balik. Wah, gila. Tiba-tiba pintu tu tertutup balik, kunci balik. Kalau tengok tak kasar benda tu main kan. Okey, dia tengok lagi, makin riuh lah dalam WhatsApp group tu. Gila, seramnya tu. Tiba-tiba pintu tu terbuka lagi kali ketiga. Lepas ni Kak Mastura tutup handset dia, terus pergi dekat pintu tu, sebab dia yakin yang ada dekat pintu tu, yang main-main tu bukan benda Allah tu, bukan makhluk alam sebelah, tapi kakak dia. Suami alah, kakak dia lah, suami dia. Dia yakin suami dia, sebab bulan Ramadan. Sekali tengok suami dia terbungkang tidur, bersilat lagi atas katil, takkanlah suami dia pula tak ada pun tanda-tanda suami dia bangun pergi main pintu. Apa lagi, dia pergi dekat suami dia, sepak suami dia sekali. Bila dah tersepak, suami dia pun bangun lah, muka blur-blur lah. Ni apa hal? Dia kata, awak main pintu tadi main kunci-kunci pintu Tak adalah, mana ada, saya tidur ni ya. Habis takkan yang buat hantu? Tergelak suami dia, mana ada hantu, ni bulan Ramadan lah, dia kata. Betul juga tapi apa yang main lah? Mungkin jin kot, dia kata. Tak apalah, lantaklah. Itu peristiwa kedua. Dilanjutkan dengan peristiwa ketiga. Waktu tu anak dia balik sekolah. Kalau tak silap abang, anak dia waktu tu umur 7 tahun. Anak dia balik sekolah, terus lari naik tingkat atas dan pergi kat bilik bacaan. Kat atas tu bilik ada 3, keluarga pula ada 3 orang. Banyak sangat bilik. Jadi salah satu bilik dijadikan sebagai bilik study, ataupun bilik bacaan, ataupun bilik pejabat suami dia.
Anak dia terus naik, lepas balik sekolah pergi dekat bilik bacaan, sampai bilik bacaan tak turun-turun anak dia. Dia Kak Mastura ni duk masak-masak kat dapur ni. Apa hal anak aku tak turun-turun ni? Dia panggil lah kan, Ali turun, Ali ada turun ni. Mak masak. Apalah aku dan abang buat ni. Semula Ali turun, mak dah masak ni. Macam tu. Lepas tu Ali jawab, mak. Panjang mak dia. Dia dah tahu mesti anak dia yang tak kena turun, berlari naik tangga duduk sampai atas. Sampai dekat atas dia tengok anak dia kesandar kat dinding macam tu, berpeluh satu badan, memang dahi berpeluh, baju basah. Dia sepak-sepak muka anak dia. Kenapa ni? Dia cakap, mak, tadi dekat dalam bilik ni ada benda. Lepas tu dia pegang bahu Ali. Lepas tu dia lari masuk dalam bilik Ali. Ali boleh nampak daripada sini. Sebab bilik bacaan tu bertentangan tau dengan bilik Ali. Mak dia tengok, patutlah. Dah lah, mak teman kau salin baju. Jom kita turun bawah makan. Jadi, puncanya anak dia tak nak bergerak sebab bila nak lalu ke tangga, perlu melalui bilik yang... Kan benda tu ada dalam bilik bacaan. Lepas tu benda tu berlari dekat bilik Ali. Ali nampak benda tu masih ada lagi dalam bilik dia. Jadi dia tak berani turun sebab tangga adalah bersebelahan dengan bilik dia. Tak naklah waktu tiba-tiba dia turun tangga, benda tu macam tu kan. Itu bukan Ali, abang terkejut. Terkejut kot. Tiba-tiba kita baru nak turun tangga, orang benda sergah kan. Kalau manusia tak apa juga, ni bukan manusia. Itu peristiwa. Lepas tu lanjut lagi peristiwa. Dah tak tahan sangat benda macam ni. Selalunya berlaku waktu suami dia tak dekat rumah tau. Suami dia pergi Kuala Lumpur kan, bertugas. Jadi memang pelik sangat dia kata. Jadi dah tak tahan sangat tu, dia call mak dia. Mak datang sini mak, datang daripada Semenanjung ke Kota Kinabalu. Sepagar kan nama tempat tu. Lebih kurang lah Kalau orang Kota Kinabalu, Sabah ke, minta betulkan lah kalau abang salah. Sepagar ke Sepahang ke, lebih kurang lah. Jadi dia telefon mak dia berkata, okey Roger, mak datang. Lepas tu mak dia pun datang. Bila mak dia datang, diingat bila mak dia datang tak ada gangguan. Waktu tu suami dia memang tak ada kat rumah tau. Memang suami dia jarang ada kat rumah. Dia kata busy, sibuk sangat. Jadi bila hari suami dia tak ada kat rumah, mak dia pun datang. Dia ajaklah mak, tak payahlah mak tidur bilik tetamu, tidur bilik ni je lah, master bedroom bilik saya lah, tidur satu bilik dengan saya. Jadi si Mastura ni pun pergilah, Kak Mastura ni pergilah mandi. Jadi si emak tadi berborak-borak lah dengan cucu, dengan Ali kan. Ali sekolah macam mana, ada girlfriend ke tidak, berapa banyak girlfriend. Tanyalah Ali tu. Takkan nak tanya pelajaran pula, boring lah. Ditanya girlfriend, ada tak girlfriend, comel ke tidak, macam mana. Budak dah Sabah kan comel kan, boleh jadi menantu ke tidak. Tengah-tengah borak, tiba-tiba mak si Kak Mastura nampak tombol pintu digoncang-goncangkan, seolah-olah ada benda yang nak masuk ke dalam bilik dari luar bilik. Sampaikan mak si Kak Mastura ni punyalah takut, mencurit panggil nama Kak Mastura. Mas ni kenapa asal ada orang pintu, tombol pintu bergegar-gegar ni? Kak Mastura relax je. Memang macam tu mak, dah biasa, mak biasakanlah diri. Rupanya Kak Mastura dah banyak kali berlaku macam tu. Setakat tombol pintu digoncang-goncangkan, kata Kak Mastura benda biasa. Tapi bila pada mak dia tu bukan benda biasa, gangguan yang menakutkan kot. Lepas tu bila Kak Mastura dah ceritakan kat mak dia tentang sejarah rumah ni dan keseraman rumah ni, jadi mak dia pun ambil keputusan tinggal seminggu je. Selepas seminggu cabut balik Semenanjung. Tinggallah Kak Mastura dengan anak dia. Tapi mujurlah waktu tu suami dah ada lah kan, ada dekat rumah lah, dah balik lah kan. Jadi lanjut lagi. Selepas mak dia balik, ada satu lagi peristiwa. Ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama, tengah-tengah diorang satu keluarga berehat-rehat di ruang TV, tiba-tiba diorang dengar dekat bilik air, salah satu bilik air di bilik-bilik yang ada dekat atas, riuh macam orang berborak. Sampaikan si Ali, anak Kak Mastura tu, tegur mak dia, mak ni apa hal orang berborak dalam bilik air ni banyak sangat? Mak dengar tak? Dengar, buat bodoh je. Tu tanya ayah dia, ayah dengar tak? Dengar, buat tak tahu je. Memang itu orang alam dia, suka duduk dalam bilik air. Rasakan pula abang itu macam mengutuk pula kan. Borak-borak kata Kak Mastura, macam tu. Bahasa yang kita tak faham lah kan. Ialah bahasa alam sebelah, bukan benda semuanya kita faham kan.
Dah sampai semalaman, last-last anak beranak semua tu tidur dekat master bedroom. Lanjut, besok kena lagi. Waktu tu Kak Mastura tengah masak-memasak. Sambil masak-masak, Kak Mastura ni suka rakam. Dan rakaman tu dia upload dalam Instagram. Dalam Instagram. Lepas tu dapat feedback yang panjang. Bukan disebabkan masakan dia. Feedback dia adalah, Puan Mastura, berapa ramai sebenarnya yang masak dekat rumah tu? Sebab saya dengar lebih daripada seorang yang bunyi kuali kelentang-keluntung. Kalah Kak Safura. Salah. Kalah Kak Mastura punya kuali. Lepas tu dia cakap lah, tu biasa gangguan-gangguan kat rumah saya. Bila dengar balik video tu, memang abang macam nak carilah Instagram tu. Macam best kan? Memang dia kata bunyi orang memasak bukan dia. Macam ada orang sebelah 2-3 orang masak sama. Kelentang-keluntung. Seolah-olah bunyi yang paling ketara adalah macam kita masak mi. Mi kan kalau nak masak kan kena pakai 2 sendokan yang cung macam tu. Macam tu bunyi. Kreng. Padahal masa tu Kak Mastura masaknya buat roti bakar je atas kuali lepeh. Begini lembut je dah kan. Tapi bunyinya macam kreng macam sasahlah orang alam sebelah kot yang masak. Tapi Kak Mastura dia kata, lantak engkau nak dengki kau punya pasal, yang penting jangan muncul depan aku. Tapi apa yang Kak Mastura cakap hajatkan sebenarnya akan berlaku sesuatu yang lebih teruk lagi. Bermulalah kemunculan dia. Waktu tu Kak Mastura ni dia ada kegemaran tengok-tengok pokok bunga tau. Bela-bela bunga ni memang kegemaran Kak Safura. Seronok dia kalau tengok bunga. Nak dia kata kalau dia tengok bunga waktu malam. Sebab waktu malam bunga-bunga dia macam cantik. Bersinar-sinar, berseri-seri. Jadi pada satu malam tu dia tengoklah bunga dia, membela-bela lah bunga dia. Tengah-tengah dia tengok bunga, dia terpandang satu pokok besar yang berdekatan dengan padang. Lepas tu dia nampak macam ada beruk, macam ada orang hutan melompat daripada satu pokok ke satu pokok. Mula-mula dia rasa macam kagum. Tak sangka ada orang hutan kat sini. Menarik juga. Tapi lama-lama dia terfikir, kenapa orang hutan tu ada kat kawasan sini? Kenapa orang hutan tu pula bersalin macam? Bila dia dah terfikir macam tu, tiba-tiba dia nampak mata orang hutan tu menenung ke arah dia. Dia pun macam seram. Tapi jarak dia jauh lah daripada pokok tu. Tapi nak jadi cerita, tengah dia tenung benda tu beruk ke orang hutan ke apa benda ni. Benda tu terus meloncat daripada pokok tu ke arah muka dia. Waktu tu dia tergelincir jatuh, debuk duduk. Baiklah benda tu tak melepuk ke atas muka dia. Tapi dia memang terkejut. Macam mana sejauh tu benda tu boleh meloncat ke arah muka dia. Sah-sah benda tu bukan beruk-beruk sebarangan. Itu adalah beruk alam sebelah. Agaknya lah. Jadi itu adalah kemunculan pertama benda ni. Ini adalah kemunculan kedua benda ni. Tiba 2021 Kak Mastura dapat berita yang suami dia akan dinaikkan pangkat dan mereka semua akan berpindah ke Semenanjung semula. Jadi nak jadi ceritanya, sepanjang Kak Mastura duduk kat situ, dia rapat dengan seorang, bukanlah rapat tapi bolehlah bertegur sapa dengan seorang pengawal keselamatan. Dan pengawal keselamatan tu perempuan, memang dialah yang ditugaskan untuk meronda rumah di sekitar rumah Kak Mastura. Jadi disebabkan hubungan selalu bertegur sapa, hai puan atau hai kak, macam tu bertegur sapa. Jadi Kak Mastura pun selalulah masak-masak lebih, bagilah dekat kakak security tu, kakak keselamatan tu kan. Jadi bila dah rutin tu sentiasa tau, bila dia jumpa je dia bagi makanan, sampailah hari dia dapat berita suami dia kena pindah dekat Semenanjung. Okey, bila dah pindah kat Semenanjung, dia pun sedih lah kan. Bila hari yang ditetapkan yang dia ni kena berpindah keluar pada rumah, semua pengawal-pengawal keselamatan berdiri memberi tabik hormat terakhir kepada dia dengan suami dia. Jadi dia pun okeylah, tak kisahlah. Tengah-tengah dia tengok orang-orang berbaris tu, tiba-tiba dia nampak seorang pengawal keselamatan perempuan. Lepas tu dia cakap dengan suami dia dalam kereta perjalanan nak ke lapangan terbang lah ni. Dia cakap dengan suami dia, siapa pengawal-pengawal keselamatan perempuan tu? Dia kata, oh itu pengawal baru. Oh, kenapa ada pengawal baru? Oh, pengawal baru ni gantikan kakak yang meninggal itu.
kakak yang biasa merayau rumah kita tu dah meninggal. Tu suami dia cakap, dah meninggal. Kenapa? Oh, dia tak beritahu tahu suami dia. Okey. Tapi cepat juga kan dapat pengganti. Hari ni meninggal, esok dapat ganti. Kata, apa pula cepat juga? Dah seminggu lebih kot kita orang cari pengganti sebab nak juga pengawal keselamatan perempuan. Baru ni jumpa. Tengah-tengah Kak Mastura. Rupanya dalam seminggu lebih yang dia berhai-hai dengan kakak tu siap bagi-bagi lauk, yang dia bagi tu bukanlah kakak tu, tapi sesuatu yang dia pun tak tahu tu apa. Baik benda tu datang dalam keadaan manusia cantik molek kan, tapi benda tu dia tak beritahu kat suami dia, teruslah dia balik ke Semenanjung. Jadi kalau orang-orang Sabah, bolehlah cari-cari rumah tu. Abang tak tahu rumah tu kuartus apa. Dia kata kuartus kerajaan dan letaknya sebelah padang, dan padang tu berhadapan dengan hutan. Tapi hutan yang bukan keluar gajah, keluar rimau, taklah kot. Abang rasa hutan yang hutan sekunder lebih kurang lah. Okey, itu adalah gila cerita pertama je 25 minit. Nak sambung tak cerita kedua? Tapi dah janji kan abang sambunglah jugalah cerita kedua, sebab cerita kedua ni pendek sikit. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Ajib, berlaku pada tahun 2004 dekat satu kuartus kerajaan dekat Muar, Johor. Dan katanya kuartus kerajaan tu sangat dekat dengan masjid. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu, bolehlah ambil gambar, cek-cek betul ke kuartus kerajaan tu kan. Jadi nak jadi cerita, Ajib ni sebenarnya kalau ikut daripada cerita, dia anak tunggal tau. Mak bapak dia adalah pekerja kerajaan kan. Mak bapak dia pekerja kerajaan yang ditugaskan di satu daerah Muar. Dan nak jadi cerita, rumah tu baru aja dia orang pindah. Sebelum tu rumah tu memang kosong, tapi disebabkan mak bapak dia pindah kat rumah tu, ke Muar tu, dan dia duduklah kat rumah tu. Mula-mula mak bapak dia pindah, dia tak ikut pindah tau. Sebab Ajib pada waktu 2004 tu, dia masih belajar dekat University Kuala Lumpur, UniKL dekat Kuala Lumpur. Jadi selang beberapa hari, selang beberapa minggu mak ayah dia duduk kat rumah tu, barulah Ajib balik sebab cuti semester. Bila Ajib ni balik 2004 cuti semester, okeylah, dia duduk dekat rumah tu, dia rasa macam tak ada apa-apa pun, rumah tu okey je, sebelah masjid juga kan. Banyak kali lah dengar azan subuh, azan maghrib, azan isyak semua tu. Dia rasa rumah dia tak adalah misteri. Sampailah peristiwa malam tu. Nak jadi cerita, malam tu mak dia gosok baju bapak dia sebab besok pagi bapak dia kena pergi outstation dekat Kuala Lumpur, kalau macam tu lah lebih kurang kan. Jadi mak dia pun gosoklah baju bapak dia. Tengah mak dia gosok baju bapak dia, dah sudah tu Ajib teman mak dia menggosok lah kan. Lalu dah sudah menggosok tu, Ajib pun baliklah ke bilik dia. Waktu ni lah penampakan pertama dia dapat. Anjing dah berbunyi. Sekarang awal tau, abang cerita awal lah. Hari ni abang cerita pukul 11 tau. Sebabnya abang rasa macam takut pula nak cerita yang lewat-lewat. Minta kawan-kawan teman. Seram lah. Kes hari tu lah aku hajar. Boleh tadi tak sudah kan. Wara apa dia buatnya. Selawat je lah abang kerjanya. Okey, kita balik kepada cerita. Lepas tu, bila dia balik ke bilik, belum sempat dia buka lampu, dia nampak seorang perempuan berdiri dekat tengah-tengah bilik dia, bersebelahan dengan katil. Dia potong menjerit, "Mak!" Time tu juga mak dia berlari ke arah dia. Dia kata lepas dia menjerit tu, dia macam hilang pandangan tau. Pandangan dia blur, pong, macam tu. Dah tak nampak pandangan apa-apa. Agaknya dia pengsan ke apa, tapi dia kata dia masih lagi berdiri. Sampai mak dia datang tu, mak dia tepuk-tepuk muka dia, cakap, "Ajib, kenapa?" Dia kata, "Tadi nampak macam ada perempuan berdiri." Tu mak dia gelak macam, "Alah, bayangan, kalau takut tidur je lah, buka lampu." Dia cakap. Tapi disebabkan dah takut sangat, tidurnya buka lampu lah kan. Memang tak tutup lampu lah kan. Itu malam pertama. Jadi selepas daripada tu, dia memang kebanyakan tidur tutup lampu. Tidur buka lampu. Jadi cuti semester habis, dia pun balik ke kampus. Itu baru semester pertama. Semester kedua, cuti, dia balik ke rumah. Bila balik ke rumah, setiap kali dia balik rumah, mesti ada gangguan. Gangguan yang kali ni ialah tengah-tengah dia tidur, tengah-tengah dia memang sedap tidur, lampu biar jangan cakap lah, memang buka lah kan, tak tutup. Tengah-tengah dia tidur, dia perasan macam ada orang duduk depan katil dia. Punyalah dia terkejut, dia bangun,
bila dia bangun betul-betul dia punya dahi terkena jari orang tu tau. Jari benda tu macam ni. Macam tu. Sampaikan dia teka balik ke belakang semua, walaupun dia rasa sentuhan tu simple, slow je, macam tu je, tapi terguling dia ke belakang. Terguling, terbalik dia ke belakang. Dah lepas tu terus lari kat bilik mak dia. Punyalah dia takut, menggigil-gigil. Dia kata, lepas tu esok pagi dia cerita kat mak dengan bapak dia apa yang berlaku. Mak bapak dia gelak. Mak bapak dia cakap apa? Itu baru sikit, kita orang ni dah kena banyak. Dia kata sampai hati tak beritahu rumah ni ada hantu. Tak apa, jangan risaulah, banyakkan selawat Nabi, kata bapak dia. Dia tak munculnya gitu-gitu je. Ni memang keluarga-keluarga berani. Yang tadi kat Mastura berani, yang ini pun mak bapak dia berani. Abang memang tak berani lah. Kalau macam tu lah, sekali je didengki, esoknya memang dah pindah lah, carilah rumah lain. Okey, itu gangguan kedua. Dia balik ke asrama selepas habis cuti kan. Bila dah habis cuti, dia baliklah semula kat uni KL. Nak jadi cerita, bila sampai dekat KL, dia demam. Bila dia demam, dia beritahu dekat mak dia demam. Okeylah, mak dia kata tak apa, rehat, banyakkan rehat. Selepas tu, selang beberapa hari, dalam sehari dua lepas tu, dan dia masih demam lagi, mak dia gegas-gegas telefon dia. Ajib, ni mak nak tanya. Tu kenapa mak tu? Engkau ambil satu set barang kemas mak tu. Satu set barang kemas mak hilang tau. Atau Ajib cakap hilang. Takkanlah saya ambil mak. Cakap, agak-agak lah duit saya yang mak bagi pun ada lagi, bapak bagi pun ada lagi, sebab mak bapak dia kerja kan. Saya nak curi, nak buat apa? Yelah, mana tahu kau nak bagi ke awet kau. Marah mak dia, satu set barang kemas, gelang tangan, gelang kaki, gelang leher, gelang telinga. Gelang telinga dia apa? Subang telinga, cincin, batu akik. Batu akik tu apa? Batu apa? Rantai loket. Batu loket. Memang satu set, gelang kaki semua satu set. Hilang macam tu aja. Lepas tu malam tu Ajib dapat mimpi. Rupanya ada benda yang pinjam mak dia punya. Dia kata, okeylah, tak apalah. Tu dia cakap dengan mak dia, mak jangan risau, esok paginya lah mak jangan risau, orang alam sebelah pinjam dia. Jadi nanti dia pulangkan. Jadi start daripada tu mak dia tiap malam buat sembahyang hajat. Moga-moga barang kemas dia dipulangkan. Tapi Alhamdulillah, selang seminggu barang kemas dia dipulangkan. Tapi ada yang pelik, dekat barang kemas itu ada tanda-tanda tanah. Lepas tu, pelik juga kan? Malam tu, Ajib dapat mimpi sekali lagi. Memang benda tu pinjam barang kemas mak dia buat pergi kenduri. Pelik kan? Dekat alam sana pun ada kenduri rupanya. Mungkinlah mak dia terlalu suka dengan barang kemas tu. Jadi orang alam sebelah tu pun tengok barang kemas tu cantik, jadi dia pinjamlah kan nak pergi kenduri kahwin. Apa pun terfikir apa, orang alam sebelah pun macam alam kita juga kan. Macam berlawan-lawan barang kemas mana paling banyak. Agaknya lah kan, apa macam baru terfikir bila dapat cerita ni. Dan tak lama lepas tu mereka sekeluarga pun pindah daripada rumah tu sebab bapak dia naik pangkat dan dia orang menetap di Melaka. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hari ni ada panjang sikit lah. Dua cerita. Satu cerita panjang betul. Satu cerita tu agak pendek, simple. Tapi kedua-duanya berkenaan dengan kuartus kerajaan. Jadi abang harap cerita ni dapat memberi iktibar pada kita semua. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.